Ya, Sahih. Mesyuarat kedua penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 berlangsung selama 8 hari bermula hari ini. Majlis Istiadat Rasmi bersempena pembukaan telah disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di dataran perbarisan DUN. Kawalan kehormat utama dengan kekuatan anggota seramai 105 orang terdiri daripada 3 pegawai dan 102 berlainan pangkat dari pasukan gerakan am Polis Diraja Malaysia PDRM diketuai oleh DSP Muhammad Izzat Fahim Muhammad Sofi dan Inspektor Yu Yuan Cheng selaku pegawai Panji. Manakala kawalan kehormatan diiringi pancaragam PDRM dengan kekuatan 40 anggota diketuai oleh pengarah pancaragam Inspektor Frankie Billy. Hadir sama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Speaker DUN Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri-Menteri Kabinet dan ahli-ahli DUN. Peluang sosioekonomi di Sarawak amat besar dengan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud memberitahu jarak yang dekat antara Sarawak dengan Nusantara sekaligus bakal mengukuhkan lagi hubungan perdagangan dua hala. Tun Pehin Sri Abdul Taib gembira Sarawak Energy Berhad SEB telah mengorak langkah ke hadapan untuk membangunkan sambungan kuasa rentas sempadan ke Kalimantan Barat selain bekerjasama dengan syarikat Indonesia untuk membangunkan projek hidroelektrik di Kalimantan Utara. Ujarnya kedua-dua projek ini akan melengkapkan grid kuasa ASEAN dan berharap sektor swasta bersedia dan bersama-sama merebut dan memanfaatkan peluang perdagangan dan ekonomi. Tuan Yang Terutama berkata demikian dalam ucapan pembukaan mesyuarat kedua penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 di Kuching. Dalam pada itu, keselamatan awam dan sempadan negara amat penting bagi kedaulatan negara. Justru Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menggesa Kerajaan Persekutuan untuk bekerjasama rapat dengan Kerajaan Sarawak untuk memperkukuhkan keselamatan di sempadan. Beliau juga menggesa Kerajaan Persekutuan untuk memperhebatkan mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan rentas sempadan. Ujarnya ini bagi memastikan keselamatan awam dan sempadan tidak terancam ke arah menjadikan Sarawak sebuah negeri maju. Sementara itu, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 merupakan rancangan pembangunan jangka panjang dengan aspirasi Sarawak untuk menjadi masyarakat yang berkembang maju, didorong oleh data dan inovasi. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, ini akan membolehkan rakyat Sarawak menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mampan. Menurut Tun Pehin Sri Taib, PCDS 2030 akan mengubah struktur ekonomi, memodernkan dan meningkatkan kecekapan produktiviti dan pendapatan isi rumah serta memastikan kelestarian alam sekitar. Beliau yakin Kerajaan Sarawak telah merangka pelan pelaksanaan yang komprehensif dan memastikan semua projek pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan agar dapat memberi manfaat kepada rakyat. Ke arah itu, beliau menggesa semua agensi pelaksanaan dan pemantauan kerajaan memantau pelaksanaan projek dan rancangan PCDS 2030 bagi mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan. Yang di-Pertua Negeri turut menggesa agar sektor swasta dan masyarakat memberikan sokongan padu dan mengambil bahagian secara aktif dalam projek ini. Katanya dengan dedikasi dan komitmen penuh daripada semua orang, beliau yakin dalam beberapa tahun akan datang, lanskap pembangunan Sarawak akan berubah dan ekonomi negeri akan terus berkembang maju. Tun Pehin Sri Abdul Taib berucap merasmikan persidangan kedua penggal pertama Dewan Undangan Negeri ke-19 di Kuching hari ini. Rumah Terbuka Aidilfitri dan Pragawai Dayak yang berlangsung di Mukah mendapat sambutan meriah daripada penduduk setempat. Majlis tersebut yang dianjurkan Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Hajar Taib, bermula seawal 9 pagi sehingga 2 petang. Datuk Hanifah yang ditemui di majlis itu memberitahu perayaan Aidilfitri dan Gawai Dayak yang disambut tahun ini merupakan platform terbaik untuk merapatkan silaturahim dalam kalangan penduduk pelbagai kaum di negeri ini. Ujar beliau, wujudnya perkahwinan campur dalam kalangan penduduk pelbagai kaum telah menyebabkan asimilasi kaum termasuk dari sudut penyediaan juadah makanannya. Antaranya jika dahulu kek lapis lazim dihidangkan pada perayaan Aidilfitri, kini hidangan sama juga
sudah semakin kerap dilihat dihidangkan semasa perayaan Gawai Dayak. Ujarnya lagi dengan prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 yang telah dilonggarkan tahun ini, penduduk kini boleh meraihkan perayaan kali ini dengan lebih meriah. Namun beliau turut menyeru penduduk agar kekal berhati-hati dan melaksanakan langkah pencegahan sendiri sepanjang menghadiri sebarang majlis keraian. Majlis Ramatamah Aidilfitri dan Peragawai Anjuran Pusat Khidmat beliau itu diadakan selama 3 hari di 3 lokasi berbeza, iaitu di tebingan Sungai Dalat pada hari Sabtu, Dewan Suara Mukah pada hari Ahad dan akhirnya di Dewan Masyarakat Balingian. Di Kuching, seorang wanita warga emas yang tular di media sosial kerana memandu kereta dalam laluan bertentangan di Jalan Kuong Li Beng berdekatan Tanah Putih Kuching pada 13 Mei lalu telah menyerah diri. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mabin Lisa berkata, wanita tempatan berusia 75 tahun itu menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching pada 15 Mei lepas. Ini dah viral ni, so we also publish kita punya kenyataan media dan beliau telah dapat tahu dan telah menghadirkan diri ke IPD dan pihak kita telah buat tetapan pada hari yang sama. pada 15 hari. Hasil siasatan, Superintendent Mabin mendedahkan suspek mendakwa tergesa-gesa untuk menjual barangan terpakai di sebuah kilang berhampiran, memandangkan waktu operasi kilang tersebut akan ditutup dalam masa terdekat. Suspek telah mengambil tindakan yang kurang bijak sehingga memandu di arah jalan yang bertentangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching di Jalan Simpang 3. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan.